Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi murid-murid dalam kelas Bahasa Melayu tahun 5. Hari ini kita akan teruskan dalam unit 9, iaitu beringat sebelum kena dengan kemahiran menulis. Jadi dalam tajuk keselamatan cyber dalam percutian, murid-murid boleh buka buku surat 66 buku teks. Jadi sila buka buku teks dan kita akan mempelajari tajuk keselamatan cyber dalam percutian untuk kemahiran menulis. Di halaman 66, murid-murid akan lihat ini adalah paparan pada halaman muka surat 66. Jadi apa yang kita baca di sini adalah menulis, dan kita akan baca teks yang telah disediakan. Jadi kita besarkan sedikit teks yang telah disediakan. Okey. Jadi cikgu harap murid-murid dapat membaca bersama-sama cikgu dan kita memahami apa yang dinyatakan dalam teks ini. Jadi kita baca sama-sama. Keselamatan cyber dalam percutian. Afifi dan ayahnya membaca artikel keselamatan cyber dalam e-majalah. Kini, pencarian maklumat destinasi percutian lebih mudah dengan adanya kemudahan peranti yang semakin canggih dan berteknologi tinggi. Dalam keterjaan melayari alam cyber, pengguna digalakkan untuk mengambil langkah keselamatan. Tindakan ini memastikan pengguna dapat berehat dan menikmati percutian dengan selamatnya. Ketika membuat tempahan percutian, pengguna diingatkan agar bijak memilih laman sesawang yang selamat. Pastikan penempahan anda dalam laman sesawang yang sah. Selain itu, kemaskini telefon anda agar mempunyai ciri-ciri perisian baharu. Yang utama, kukuhkan mod keselamatan. Seterusnya, berhati-hati dengan Wi-Fi percuma. Elakkan daripada mendedahkan maklumat pribadi dan perbankan anda dengan Wi-Fi percuma. Pastikan anda menggunakan Wi-Fi yang sah. Anda juga diingatkan agar kurang dikongsi gambar dalam laman sesawang atau menandai lokasi dalam geolokasi. Hal ini supaya orang lain tidak tahu akan keberadaan anda. Akhir sekali, pastikan telefon anda sudah ditetapkan dengan perisikan anti kecurian. Hal ini memudahkan maklumat anda dipadam dari jauh sekiranya berlaku kehilangan atau kecurian telefon. Jika semua telah melaksanakan, bercutilah dengan gembiranya. Okey. Jadi di sini kita ada satu artikel yang berkaitan dengan keselamatan cyber dalam percutian. Jadi Afifi dan ayah dia membaca satu artikel keselamatan cyber dalam e-majalah. E-majalah ni apa? E-majalah ini adalah majalah ataupun majalah lah bahan bacaan yang berbentuk dalam telefon. Biasa kita tengok telefon ada e-majalah, e-book, e-bank, macam-macam semua yang menggunakan teknologi, bukan secara kertas. Ini dalam telefon lah. Jadi di sini dia nyatakan ciri-ciri keselamatan cyber dalam percutian. Untuk di sini yang peringkat pertama menyatakan bahawa zaman sekarang adalah zaman yang canggih kerana maklumat percutian, tempat kita nak cari tempat percutian ni lebih mudah. Tekan saja telefon ni, macam-macam ada. Jadi dalam kita teruja mencari maklumat percutian ni, destinasi percutian ni, kita mesti mengutamakan langkah-langkah keselamatan agar telefon kita tidak dicerobohi oleh orang asing ataupun dalam bahasa sekarang ni scammer lah. Jadi yang pertama, ketika buat tempahan, pengguna kita mestilah bijak memilih, cari laman sesawang yang
selamat. Laman sesawang yang selamat, pastikan kita baca dia punya review. Pastikan laman sesawang itu ataupun syarikat yang mengoperasi laman sesawang itu berdaftar supaya kita tidak ditipu. Selain itu, kemaskini telefon kita dengan perisian-perisian terbaru. Yang utamanya, mod keselamatan. Jadi, upload, download mod keselamatan agar tidak diceroboh ataupun tidak dihack oleh orang-orang luar. Yang seterusnya, biasa kita jumpa wifi percuma kan, di mana-mana tempat yang sediakan wifi percuma. Apabila kita menggunakan wifi percuma, pastikan kita tidak menggunakan untuk perisian-perisian yang mendedahkan maklumat peribadi dengan perbankan. Jadi kalau nak buka bank online semua, jangan menggunakan wifi percuma. Pastikan wifi percuma yang anda guna adalah wifi yang sah, bukan kita curi wifi orang ataupun wifi yang tidak diiktiraf. Dan kita juga tidak digalakkan untuk berkongsi gambar dan menandai lokasi. Maknanya tidak dibenarkan berkongsi gambar. Jika kita berkongsi gambar dan kita tanda, okey, contoh ambil gambar tanda okey di Langkawi, contoh. Jadi orang-orang yang mempunyai niat-niat yang buruk, mereka mempunyai satu maklumat yang mudah. Maknanya kita berada di luar rumah, jauh daripada rumah, maka mereka kena rumah kita dan mereka mungkin akan masuk ke rumah kita. Salah satunya sebab lah. Dan yang kedua, tidak diberi supaya orang tidak tahu keberadaan. Jadi orang tidak tahu kita di mana, dan orang yang berniat jahat susah untuk merencana rancangan jahat mereka lah. Yang terakhir sekali, pastikan telefon ni mempunyai satu perisikan anti kecurian. Jadi apabila telefon kita dicuri, maka kita boleh padam segala maklumat peribadi kita dari jauh. Jadi tidaklah kita punya maklumat peribadi bocor dan terjaga. Sebab apabila maklumat peribadi, contoh nombor bank, nombor PIN bank, nombor password, apa-apa yang penting dapat kepada pencuri, maka mereka boleh menceroboh maklumat-maklumat itu, mengambil maklumat itu untuk kegunaan mereka. Jadi itu satu kerugian bagi kita lah. Jadi dalam sini dia menyatakan, jadi dalam teks ini dia menyatakan, artikel ini menyatakan bahawa ada beberapa langkah untuk kita jaga dan kita utamakan bagi mengelakkan kita diceroboh ataupun dijack ataupun dihack oleh orang-orang luar. Jadi hari ini seperti yang cikgu cakap, kita akan buat menulis, dan apa yang kita perlu buat ialah mengedit dan memurnikan perenggan. Jadi kamu perasan tak ada yang dimerah-merahkan ini? Ini adalah contoh kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam teks. Jadi kita akan mengedit ataupun kita akan membetulkan kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam teks ini dan memastikan agar dia menjadikan satu teks perenggan yang mempunyai ayat-ayat yang betul. Macam mana nak memastikan dia? Apa yang nak kita pastikan? Yang pertama ialah struktur ayat, ejaan, perbendaharaan kata, imbuhan dan tanda baca. Jadi dalam teks-teks itu mempunyai kesalahan-kesalahan inilah. Tidak semua yang ada. Tidak semua ini ada dalam tu. Tapi ini yang perlu kita perhatikan agar semua itu menjadi satu ayat dan perenggan yang betul. Jadi kita tengok yang perenggan yang pertama. Sudah diberikan canggih. Okey, ini sudah diberikan. Apa kesalahan yang terdapat pada canggih ini? Kesalahan dia adalah kesalahan ejaan. Ejaan yang sebenarnya adalah canggih. Dia I bukan I ya. Jadi ejaan sebenarnya adalah canggih. Seterusnya kita tengok apa lagi. Okey, dan digalakkan untuk mengambil ejaan juga, sebab ejaan sebenarnya adalah mengambil, mengambil. Okey, maknanya di belakang dia adalah bil, bukan bel. Ini juga kesalahan ejaan. Seterusnya berehat juga kesalahan ejaan, kerana ejaan sebenar adalah berehat. Ya, bukan I. Dia berehat, berehat. Seterusnya kita tengok ada lagi satu adalah menikmati.
Menikmati juga adalah kesalahan ejaan. Sebab ejaan sebenar ialah M-I-M-N-I-K, nik, M-A-T-I-T, menikmati, N-I bukan N-I. Jadi dalam perenggan ini, kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam perenggan ini adalah kesalahan ejaan. Sebab apabila membuat kesalahan ejaan, maka kalau dalam peperiksaan ujian akan dipotong markah. Jadi berhati-hati dalam menulis dan memastikan setiap ejaan-ejaan kita adalah betul. Seterusnya kita tengok perenggan yang kedua. Sama juga kita akan memastikan struktur ejaan, struktur ayat, ejaan, perbendaharaan kata, imbuhan dan tanda baca adalah betul. Dan yang telah diberikan di sini adalah P. Kenapa P salah? Apa salahnya P? Pengguna betul sudah ejaan. Jadi kita tengok yang di sebelah dia tu. Nampak tanda koma. Apabila perkataan selepas tanda koma tidak perlu menggunakan huruf besar kecuali kata nama khas. Kalau kata nama khas mesti huruf besar. Tapi ini bukan kata nama khas. Jadi dia sepatutnya adalah huruf kecil. P huruf kecil. Okey. Seterusnya, pengguna diingatkan agar bijak memilih laman sawang yang selamat titik. Pastikan. Okey, di sini ada satu kesalahan. P. P juga. Kenapa P salah? Okey. Cikgu cakap tadi selepas huruf koma, huruf kecil. Dan selepas noktah, ini titik ini noktah, wajib huruf besar. Tak kiralah kata nama khas, kata nama am, kata kerja atau segala apa pun, wajib huruf besar. Selepas noktah wajib huruf besar. Jadi kita letakkan huruf besar di sini. Seterusnya, pastikan penempahan anda berada di laman sesawang yang sah. Selain itu, di sini pun ada satu kesalahan. Selain itu, apa salahnya? Selepas titik sudah huruf kecil. Selepas noktah sudah huruf kecil kan? Tapi noktah itu sendiri yang salah. Selain itu adalah penanda wacana. Selepas penanda wacana sepatutnya kita letakkan koma. Selain itu, di sini adalah koma. Selain itu, kemas kini telefon anda agar mempunyai ciri-ciri yang baru. Ingat ya, selepas penanda wacana adalah koma. Yang paling utama, kukuhkan mod keselamatan. Di sini pun ada satu kesalahan. Apa kesalahan dia? Okey. Tanda seru. Tanda seru adalah untuk digunakan pada ayat yang mempunyai kata-kata seru. Jadi di sini tak ada kata seru, ayat biasa dan seharusnya adalah noktah sebagai penutup ayat. Jadi di sini kita dapat simpulkan mempunyai kesalahan-kesalahan berdasarkan tanda baca. Tanda baca. Ini juga murid-murid perlu perhatikan dengan betul-betul penulisan murid-murid agar lebih kemas, lebih cantik dan lebih sempurna lah. Sebab penanda baca pun boleh menyebabkan kehilangan markah dalam peperiksaan. Seterusnya, yang sudah diberikan yang warna merah, elakkan. Kenapa salah elakkan? Okey, elakkan perlu dieja dengan 2K, iaitu elakkan. Ini adalah satu imbuhan lah, kesalahan imbuhan. Elakkan. Dia mengelak, dia elakkan. Jadi seterusnya kita baca lagi. Daripada pendedahan maklumat peribadi dan perbankan anda. Okey, di sini ada lagi satu salah. Boleh perasan tak apa? Perbankan. Untuk ejaan perbankan, dia hanya memerlukan satu K sahaja, itu perbankan. Ini ada perlu. Ini adalah penimbuhan imbuhan apitan, iaitu per dan an. Jadi dia perbankan. Ini adalah imbuhan kan di belakang dia, jadi elakkan. Seterusnya kita baca, pastikan anda menggunakan wifi yang sah. Anda juga diingatkan agar kurang dikongsi. Di sini ada lagi satu yang salah. Dikongsi. Okay. Apa tu dikongsi? Dikongsi tu
kita berkongsi, dikongsi iaitu satu kata kerja adjektif pasif. Pasif, kata kerja pasif dikongsi. Jadi di sini ayat kata kerja aktif sebab subjek di hadapan ataupun subjek di hadapan. Jadi apa yang perlu murid-murid tahu, dikongsi adalah salah satu lagi kesalahan imbuhan kesalahan imbuhan, sepatutnya berkongsi. Okey. Someone atau mengandai. Okey, mengandai ni salah satu lagi kesalahan dari segi imbuhan, bukan mengandai tapi menandai. Okey, dalam ayat ini, dalam perenggan ini, kesalahan-kesalahan yang terdapat adalah kesalahan dari segi imbuhan. Jadi pastikan murid-murid menggunakan imbuhan yang betul bagi setiap perkataan yang ini kata kerja yang diletakkan imbuhan. Seterusnya, okey, yang ini tidak diberikan merah. Jadi yang pertama, akhir sekali. Seperti cikgu cakap tadi, kalau ada penanda wacana semua kan mesti huruf di sini adalah koma. Sebab kalau titik maknanya murid telah habiskan, kalau noktah murid-murid telah menghabiskan satu ayat, tapi belum lagi satu ayat. Ini penanda wacana akhir sekali. Dia macam kalau kita baca akhir sekali, ada sedikit berhenti tapi bukan berhenti terus. Jadi di sini koma. Pastikan telefon anda sudah ditetapkan dengan perisikan anti kecurian. Hal ini memudahkan maklumat anda dipadam dari jauh. Faham tak ni? Jauh. Macam mana ejaan sebenarnya? J-A-U-H, jauh. Okey. Seterusnya, sekiranya berlaku kehilangan atau kecurian. Apa ni kecurian? Sepatutnya kecurian. U bukan O ya. Telefon. Jika semuanya telah melaksanakan, bercutilah dengan gembiranya. Di sini ada lagi satu kesalahan, iaitu melaksanakan. Bukan melaksanakan tapi dilaksanakan. Jika semua telah dilaksanakan, bercutilah dengan gembiranya. Dilaksanakan juga adalah kesalahan dari segi imbuhan. Jadi di perenggan ini kita ada kesalahan berkaitan dengan satu lagi, jika tidak perasan. Okey, selepas koma diletak huruf besar. Seperti cikgu cakap tadi, selepas tanda koma mesti huruf kecil, kecuali kata nama khas. Jadi satu lagi B adalah B kecil dengan contohnya. Okey. Dalam di sini kita dapat lihat ada kesalahan ejaan, kesalahan imbuhan dan kesalahan tanda baca. Jadi kita telah berbincang berkaitan dengan kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam artikel yang berada dalam muka surat 66. Jadi untuk tugasan murid-murid ialah menyalin semula artikel berdasarkan gambar dengan salin semua petikan dengan memurnikan semula kesalahan pada petikan sebenar. Jadi kita telah bincang kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam petikan. Jadi murid-murid perlu menyalin semula dengan tanda baca yang betul, dengan ejaan yang betul, dengan imbuhan yang betul seperti yang telah kita bincangkan. Jadi selamat menjawab. Kita jumpa lagi kelas akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.